الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, teramat sekali syukur kita kepada Allah Ta'ala kerana Allah masih lagi berikan kita kebaikan. Dan bila mana Allah Ta'ala masih lagi berikan kita kebaikan, sebagai satu tanda bahawa Allah masih sayangkan kita. Walaupun dalam satu keadaan kita jatuh dalam keadaan kejahatan, jatuh dalam jahat. Sebab kita bukan insan yang kamil, insan yang sempurna. Kita ada dalam golongan manusia yang sentiasa jatuh bangun. Tetapi kita bersyukur kepada Allah, jatuh kita itu masih lagi diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang inilah kita syukur dengan Allah. Pastinya kita seorang hamba Allah Ta'ala, ada jatuh, ada bangun. Ada jatuh, ada bangun. Tidak kita jatuh dalam sudut yang lain, kita jatuh pada sudut yang lain. Maka inilah hebatnya kasih sayang Allah dan luasnya kasih sayang Allah kepada kita semua. Sehingga kan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sekali-kali membiarkan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sekali-kali meninggalkan kita. Dalam apa jua keadaan pun, sehinggalah saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta kan dalam masalah kematian ni pun Allah Ta'ala sayang kat kita. Allah Ta'ala tak biarkan kita. Apa dia? Diberikan tanda-tanda atas kita, diberikan alamat-alamat atas kita saat kita nak hampir dengan Allah. Apa antaranya? Sakit. Walaupun perkara itu perkara yang tidak diketahui oleh hamba. Ada beberapa perkara yang tidak diketahui oleh hamba, iaitu saat kelahiran dia dan saat kematian dia. Tak ada siapa tahu bila masa dia lahir dan bila masa dia nak mati. Tapi luasnya rahmat Allah, walaupun benda itu kita tidak tahu, tetapi masih lagi sayang kat kita. Allah bagi tanda lagi kat kita. Yang ni dah nak hampir. Yang ni dah nak hampir. Maka alam ini kalau dia sakit, maknanya tanda alam ini nak hampir kiamat. Nak hampir kiamat. Maka jika kita ni termasuk dalam alam, barang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita sakit. Maka tanda kita nak kiamat juga. Maka sebab itu mati itu adalah kiamat yang kecil. Kiamat yang kecil. Maka kita sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, maka Allah tidak biarkan kita. Alhamdulillah, kita sambung pembacaan kitab hikam kita ke muka surat yang ketiga, baris yang kedua daripada atas. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahui olehmu bahawasanya adab kepada orang yang ahli tarik di dalam suatu waktu itu, adab syariat, dan di dalam suatu waktu adab khidmat, dan di dalam suatu waktu adabul haq. Orang yang nak berjalan kepada Allah, dia kena ada 3 adab. Nak jalan kepada Allah, nak hampir kepada Allah, dia kena melalui 3 adab. Dia kena iringkan 3 adab. Adab yang pertama dipanggil adab syariah.
Adab yang kedua dipanggil adabul khidmah. Adab yang ketiga dipanggil adabul haq. Tiga adab ni tak boleh tinggal. Tiga adab ni tak boleh tinggal. Nak mudah bagi faham, dalam perkara-perkara amal sama ada zahir atau batin, tiga benda tak boleh tinggal. Qauli, fi'li, qalbi. Qalbi kita, fi'li kita, qauli kita mesti sepakat. Jika ikhtilaf di antara salah satu daripada tiga ni, satu batal. Batal ini ada batal pada sisi syariat, ada batal daripada sisi Allah. Bila batal pada sisi Allah, maknanya Allah tak terima perkara tersebut. Qalbi kita kena betul, sepakat. Qauli kita kena sepakat. Fi'li kita kena sepakat. Sepakat di antara tiga ni. Jangan khilaf. Bila berlaku ikhtilaf, berlaku bersalah-salahan di antara tiga ni, maka batal. Batal amal tersebut, batal perjalanan tersebut. Mudah ya? Kita semayang. Contoh semayang. Semayang, hati kita tak niat. Badan kita buat kerja semayang. Sah tak semayang bentang? Tak sah. Tak sah. Ataupun kita semayang, tapi hati kita mensyirikkan Allah, akidah kita tidak beriman kepada Allah, Allah tak terima. Sebab syarat sah nak semayang mesti nak Islam. Pada syariatnya, kalau kita cukup segala rukun, tak membatalkan, tak buat perkara yang membatalkan, cukup syarat semua, syariat dia sah. Tapi sama ada terima atau tidak terima pada sisi Allah, tengok yang ketiga pula. Ada tak di dalam salah itu syirik khafi, riya kita, adakah kibir di dalamnya, adakah ikhlas billah, nampak tuan-tuan, benda ni terima pada sisi Tuhan lain. Lepas itu kita jumpa hadis, lepas semayang kita ni akan diangkat oleh malaikat hafazah kan. Jika mana diterima, barulah benda ini jadi satu amal saleh. Jika mana tidak diterima, dibalingkan balik ke wajah-wajah orang yang semayang, seperti mana dibaling kain buruk. Baling tu macam baling kain buruk. Maknanya tiga-tiga nak sepakat, tiga-tiga nak jaga. Masya Allah, tabarakallah. Ini hebatnya apabila kita ni bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hebat. Rasa bersama Allah. Nak rasa sama Allah macam mana? Rasa wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana rasa wujudnya Allah Ta'ala, rasa sentiasa merasa kebesaran Allah. Takkan tak rasa. Bila kita tanya, aku tak rasa langsung lah, ada masalah. Masalah dia apa? Manpower. Manpower kita mana? Hati. Manpower kita mana? Roh. Roh kita ada masalah, sampai kita tak boleh rasa akan kebesaran Allah. Ada masalah. Baik, bagi contoh, kita jumpa dengan kekasih kita. Ni orang sama-sama orang, dulu punya akrab. Kalau jumpa tuan-tuan nak balik ni, rasa tak nak balik, masuk kereta keluar balik, betul tak? Tapi satu masa kita jumpa dengan dia, kita tak rasa apa-apa. Ada masalah? Ada masalah. Masalah di mana? Di badan? Tidak. Masalah di mana? Di hati kita. Ada masalah yang kita tak boleh nak terima, menghijab hubungan kita dengan sahabat kita, hubungan kita dengan orang yang kita kasih. Maka masalahnya di sini, bukan masalahnya di sini, bukan masalahnya di sini, bukan masalahnya di sini, tetapi masalahnya di sini. Sebab itu di dalam hadis, Allah tidak melihat akan rupa kamu, tubuh badan kamu, tetapi Allah melihat akan qalbun kamu. Maka qalbun ini bila kita terlupa nak jaga, dia tempat pandangan Allah. Maka penerimaan di sini,
penerimaan di sini setelah diterima di sini. Payah payah macam tu Ustaz. Sebab benda mahal memang payah. Benda mahal payah. Apabila di sini selesai, barulah Allahu Akbar. Baru kita ucap Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi, aku hadapkan wajah aku. Baru nama dia tawajuh dalam kitab tasawuf. Barulah rasa. Bila kita rasa berhadap dengan Allah macam mana tuan-tuan? Allah maha hebat, Allah maha besar, Allah jalal, Allah ar-Rahman, Allah maha berkuasa. Takut tak tuan-tuan kita berdepan dengan zat yang maha berkuasa? Rasa gementar. Ini yang disebutkan sifat orang mukmin. Apabila disebut akan nama Allah, hati mereka gementar. Macam mana boleh gementar? Sebab iman mereka kuat, iman mereka tebal. Ya. Baik. Maka adab syariat itu iaitu berdiri kepada segala tandanya, dan iaitu permulaan bagi segala orang yang menjalankan kepada hak Allah Ta'ala. Adab syariat ni dia nampak. Semayang dia nampak, jaga syariat. Itu dalam satu hadis, apa kata Nabi? Jagalah Allah. Bila kita jaga Allah, Allah akan jaga kita. Jaga Allah macam mana? Jaga syariat Allah. Jangan meringan-ringankan Allah. Di antara tanda lemah iman, dia meringan-ringankan perkara yang ringan. Dia boleh buat, tapi dia ambil ringan, tak apalah. Kita takut apa tuan-tuan? Suatu saat kita sangat berhadapan dengan Allah. Waktu tu Allah tak nak dengar suara kita. Waktu saat kita nak sangat dengan Allah, saat tu tak ada siapa boleh tolong kita. Sebab Nabi kata tidak siapa boleh memberi mudarat, tak ada siapa boleh memberi manfaat melainkan Allah. Saat-saat kita nak sangat dengan Allah, kita pun datang kepada Allah. Pada ketika itu Allah tak pandang kita. Na'udzubillah. Sebab kita ambil ringan dengan Allah. Itu tawakal. Bila sebut tentang tawakal ni tuan-tuan, kenapa kita ni diperintahkan tawakal? Kenapa kita ini diwajibkan tawakal dengan Allah? Apa hikmah dia? Supaya tuan-tuan, kita seorang hamba Allah sentiasa bergantung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana orang ni boleh bergantung terus kepada Allah Ta'ala? Sebab dia pegang selain daripada Allah tidak memberi bekas, selain daripada Allah tidak memberi manfaat, tidak memberi mudarat. Bila yang dapat memberi manfaat dan memberi mudarat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itu dia kata apa dia? Aku serah kepada yang boleh memberi bekas kepadaku. Makhluk yang di sekeliling kita ni tak boleh bagi bekas apa-apa melainkan dengan izin Allah. Buatlah kat mana pun, tetap tak bagi bekas, tetap tak memberi kesan. Sebab itu orang yang dia ada pegang akidah macam tu. Ini kata akidah. Kenapa kita tak boleh serah terus dengan Allah? Kita serah sebahagiannya dengan makhluk. Maknanya kita telah mensyirikkan Allah dalam bab tawakal.
Kita kurang percaya dengan Allah, kurang yakin dengan Allah. Padahal semua orang tahu makhluk tak boleh memberi bekas. Ada duit pun tak boleh bagi bekas. Manusia tak boleh bagi bekas. Yang boleh memberi bekas adalah Allah. Yang boleh bagi manfaat aku Allah ya. Yang boleh bagi mudarat ke aku Allah ya. Maka makhluk ni asbab dengan ketentuan Allah. Makhluk ni asbab ya. Lepas tu dia pegang. Bila dia pegang macam tu, dia duduk tempat hamba Allah. Maka dia tak ambil Tuhan selain daripada Allah. Lari dah. La ilaha illallah. Larilah. Dia dah ambil Tuhan lain. Dia dah ambil Tuhan orang. Dia dah ambil Tuhan harta. Dia dah ambil Tuhan kebesaran. Dia dah ambil banyak dah Tuhan. Dia tidak menafikan Allah sahaja yang layak menjadi uluhiyah. Dia kait ke usul, banyak kita jatuh. Kalau kait ke usul tuan-tuan, kait dekat tauhid, banyak sangat kita jatuh. Banyak sangat. Yang ni yang kita takut. Sebab itu persoalan kubur yang pertama, dia tak tanya pasal semayang. Tanya pasal apa? Akidah. Siapa Tuhan kamu? Tanya pasal akidah. Boleh tak? Dalam dunia kita tak bulat bertuhankan Allah. Lepas tanya pasal akidah, tanya pasal apa? Tanya pasal Rasulullah. Ketiga, tanya pasal apa yang kita ikut, siapa yang kita ikut. Kita amal kat syariat sepenuhnya. Apa siapa ikutan kamu? Apa yang kamu ikut? Maknanya Quran ini syariat Allah. Kalau kita tak ikut syariat sepenuh dia, besok kita tak boleh jawab Al-Quran imami. Perjalanan kehidupan kita adalah tasawur ataupun bayangan perjalanan kubur dan perjalanan akhirat. Ini yang kita duk buat ni tuan-tuan. Ni bayangan kat sana. Baik. Allah Rabbi. Dan adabul khidmah, apa dia? Iaitu fana daripada melihat tanda dia, dan tiadalah memandang dia kepada yang demikian itu melainkan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Ini adab khidmat. Dia tak pandang tanda dah. Dia tak pandang pada sebab lah. Dia pandang apa dia? Ini anugerah Allah. Kalau Allah tak bagi aku mengaji malam ni, tetap Allah tak bagi walaupun aku sihat. Walaupun aku sihat, tetap Allah tak bagi. Maka kita kena tanya dari kita, kenapa kita mengaji? Dan kesan daripada ilmu ni aku dapat tak? Atau Allah bagi aku ilmu saja? Aku tak dapat bekas daripada ilmu. Apa dia kesan daripada ilmu? Makin kita mengaji, makin tunduk dengan Allah. Atau makin kita mengaji, makin kita sombong dengan Tuhan. Tentang bab sombong ni, bukan sombong dengan orang kan? Kita pakai kereta besar, kita sombong dengan orang. Kita rumah kita sombong, kita tak nampak sombong dengan orang. Sombong dengan Allah kita lupa. Dalam bab doa, kalau ikut cara angkat tangan, cara Nabi macam ni. Ni cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi renggangkan sedikit tangannya, dan mata Nabi pandang ke bawah. Dua tempat Nabi kata boleh pandang ke atas, iaitu doa selepas daripada wuduk dan doa ketika sangat hajat. Ketika kita sangat hajat, Nabi suruh kita pandang ke langit. Doa selepas daripada wuduk, Nabi suruh kita pandang ke langit. Kemudian hak biasa kita tengok macam ni pula. Yang ni cara Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala.
Apabila ditanya kepada orang, macam mana cara kamu berdoa wahai Imam Syafi'i, bagaimana kita mengambil gandum daripada bekasnya? Mana macam ni, gandum tak tumpah. Maknanya tuan-tuan, mata Imam Syafi'i dia pandang ke tapak tangan. Ni cara yang takdib sungguh, minta sungguh dengan Allah. Sebab barang yang kita minta orang lain tak boleh bagi. Barang yang kita minta orang lain tak boleh bagi. Kita pun letak tangan kita atas paha tuan-tuan. Sombongnya kita tuan-tuan. Siapa boleh bagi rezeki kat kita? Siapa boleh bagi panjang umur kat kita? Siapa boleh bagi husnul khatimah? Siapa boleh bagi sakinah? Siapa boleh bagi Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar? Siapa boleh bagi baik dunia baik akhirat? Siapa yang boleh bagi lepas daripada azab neraka Allah? Hanya Allah. Ustaz tak boleh bagi. Ustaz boleh tunjuk jalan. Ni jalan kalau nak lepas daripada azab neraka Allah. Tapi yang boleh lepaskan kita dari azab neraka Allah, Allah Ta'ala ya tuan-tuan. Tapi kita minta main-main. Lepas itu Nabi kata doa ni mustajab bihuduril qalb. Doa ini akan mustajab dengan hadirnya hati. Lepas itu kita doa dekat Mekah mustajab. Berhadir hati sungguh-sungguh, meleleh hayak liak semua. Dengan hinguh-hinguh semua. Aduh, habis tuan-tuan. Habis. Hudur sungguh. Sampai tempat kita buat tak hati. Tuhan kat sini cerai dia tak. Mekah punya kira macam power jugalah. Tak syirik lah. Tak syirik lah. Nanti bila syirik, pergi umrah, pergi buat haji, mabrur macam mana? Nabi kata macam ni, tuan-tuan, kalau nak tahu umrah ni mabrur tak mabrur, balik daripada haji, balik daripada umrah, ibadat kita meningkat, kebaikan kita meningkat. Kenapa Nabi cakap macam tu? Sebab di sana kita buat baik, hari-hari sedekah. Sampai di sini sebulan sekali payah nak bagi serial pun. Di sana semayang sunat, Masya Allah, tabarakallah. Di sini kita malas nak semayang sunat. Di sana kita boleh baca Quran sampai peringkat 2 minggu Allah khatam Quran. Maknanya kalau balik kita tinggalkan kebaikan yang kita telah buat, maknanya Nabi kata tandanya umrah itu tidak mabrur. Mabruran ni tuan-tuan, mabrurah ni tuan-tuan, iaitu diterima pada sisi Allah, bukan mabrur dekat orang. Mabrur tu tak ada dekat orang. Mabrur tu tak ada sertifikat dekat orang. Mabrur ni pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tengok diri kita, balik ziarah Nabi, macam mana kita dengan Nabi. Kalau balik ziarah Nabi macam tu juga, kita tanya diri kita, tanya Allah Ta'ala. Ni tuan-tuan, tiap-tiap satu benda ada alamat, ada tanda. Betul tak? Orang jual sate, dia baru roti canai ke baru sate? Dia toki sate, lalu kat dia bau minyak wangi tak? Ni hang jual apa ni? Maknanya tiap-tiap satu perkara ada tanda, ada alamat. Buat ni ada alamat. Kalau semayang ada alamat. Alamat dia apa? Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Baik. Kerana orang yang ahlul khidmat itu wajib atasnya tiada berhajat kepada sekalian amalnya. Ini orang ahli khidmat. Dia buat amal kerana apa? Allah. Bukanlah sebab pahala dah, tak ada, tuan-tuan. Aku Allah tak bagi pahala kat aku pun tak apa. Janji Allah sayang aku, Allah kasih aku. Kalau orang tanya kita, tuan-tuan,
Kenapa hamil mengaji? Kan? Selalu kalau kita hantar anak kita pergi sekolah tahfiz, kita cakap apa? Kita cakap apa? Kita kata besok anak saya ustaz boleh jadi imam. Kemudian dia boleh ceramah ustaz, alhamdulillah. Tuan-tuan, minta maaf kalau saya salah. Kalau saya salah, tolong minta maaf. Tuan boleh tegur saya lepas kuliah ni, saya tak kisah. Dulu kalau dalam satu kampung lahir seorang hafiz, apa jadi kat hafiz ni tuan-tuan? Semua tak berebut nak jadi menantu. Orang kahwin dengan anak aku ada anak perempuan 3 orang. Dia dah banggalah dalam kampung tu, Allahu Akbar. Bangga sangatlah. Lah ni hafiz. Hang hafiz dah. Hafiz. Apa wujud? 5 wujud. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita cerita ke orang, saya anak saya 3 orang hafiz, anak saya 5 orang kata. Salah dia, hafiz ni salah kan? Tang mana yang salah? Di antara tanda kiamat, Al-Quran ini diangkat sedikit demi sedikit. Quran hilang. Tuan-tuan dengarkan hadis tu. Tapi tengok Quran tak hilang kan? Nabi bohong ah? Tuan-tuan jawab. Nabi bohong tak? Tengok Quran tak hilang, hafiz makin berlambak. Dulu kampung kita satu sekolah, lah ada 20 dalam kampung. Dulu kampung tu sekolah tu kecil lah. Lah tuan-tuan 5 tingkat punya sekolah hafiz. Takkan hilang Quran? Maka golongan liberal ni dia kata apa? Tak munasabah, Muhammad membohong. Muhammad membohong. Pasal apa? Nabi kata apabila akhir zaman hampir nak kiamat, Al-Quran diangkat sedikit demi sedikit. Al-Quran hilang. Tak hilang pun. Perkataan tidak hilang. Tapi yang hilang apa tuan-tuan? Al-Quran tidak keluar daripada tangan-tangan kita. Al-Quran tidak keluar daripada kaki-kaki kita. Al-Quran tidak keluar daripada hati kita. Al-Quran tidak keluar daripada anggota kita. Yang tu hilang. Yang tu hilang. Satu hari orang Yahudi bertanya kepada sahabat, mana Al-Quran? Lalu Rasulullah, sahabat kata apa? Tu Quran. Nampak tuan-tuan? Hilang Al-Quran. Sedikit demi sedikit hilang Quran. Nabi kata akhir zaman, antara tanda-tanda kiamah itu ilmu diangkat sedikit demi sedikit. Tengok orang alim tumbuh macam cendawan. Nabi bohong kah? Nabi bohong kah? Nabi tak bohong, sebab Nabi wajib bersifat dengan sidik. Benar Nabi. Di mana yang hilang? Mana yang hilang? Roh ilmu itu hilang. Zahir ilmu tidak hilang, tetapi roh ilmu itu hilang. Roh, apabila jasad yang tidak ada roh, dia macam bangkai tuan-tuan. Orang kita panggil apa? Mayat hidup. Orang putih panggil apa? Zombie. Bukan zombie, yang tu lain. Zombie. Zombie. Mayat hidup. Kita tak mau jadi zombie tuan-tuan. Baik. Hati nak kena hidup. Hati nak kena hidup macam mana tuan-tuan? Bersih hati. Bagi hati makanan. Bagi makan zikir. Bersih. Kita kalau badan tengah kotor tuan-tuan. Baik tuan-tuan. Benda ni anugerah Allah.
Kita dapat jaga hati kita, kita dapat jaga roh kita dengan anugerah Allah. Malam ni saya nak bagi dua tahmid. Mungkin saya dah bagi kat tuan-tuan, tapi tuan-tuan macam tak apa nak amal, macam tak apa nak nikmat